Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan bawa sihat no. 4 orang tuan-tuan no. Saya terbayang tadi saya datang. Kalau Abang Hilmi tak ada lah nanti. Ya pergi mana-mana lah tuan-tuan. Siapa lah yang ada tuan-tuan. Saya sampai tengok ada Abang Hilmi seorang je. Jadi saya terfikir lah, kuat lah Abang Hilmi pergi umrah ke, betul tak? Macam mana lah tuan-tuan punya surau ni. Itu terfikir kau pergi haji ke nanti kan, mana tahu. Baik, tak apalah tuan-tuan, mudah-mudahan ada lah apa kita panggil pelapis tuan-tuan, mudah-mudahan lah. Dah berapa surau yang kita pergi, tak ada pelapis tuan-tuan. Makin lama makin kurang pelapis tak ada. Baik, jadi tuan-tuan, ni pun kalau ikutkan orang kampung, bukan kampung ni, orang kampung sebelah, betul tak? Tapi saya ingat di surau di kampung sebelah ada surau ke? Tak ada kot no? Kampung sebelah, kampung Qardawi lah. Ada surau ah? Oh ada surau. Belah mana? Hujung? Oh atas sana, jauh dengan rumah. Mana jauh yang ni? Maksud dia orang kampung sebelah mai, ni kampung sebelah. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah pelan-pelan lah tuan-tuan. Mana yang ada, saya tengok 4 orang tak pakai mic pun tak apa tadi. Saya ingat boleh kontrol lah ni. Tapi tak apalah tuan-tuan, nampak canggih lah sikit kita pakai mic ni tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ni. Dan kita berhenti di mana tuan-tuan? Tuan-tuan, subuh minggu lepas apa? Pagi, subuh. Oh tak ada tu. Oh memang kosong. Lepas tu Ustaz Zaki bila? Ustaz Zaki. Oh. Minta maaf. Baik. Saya sebab minggu lepas kalau kosong saya main je. Tapi saya minggu lepas saya di Masjid Bukit Butui, Semanggui. Baik, jadi tuan-tuan kita tengok, kita berada di muka surat 47. Dengan mana? Dengan segala ikhtiar, betul tak? Di situ. Baik, jadi kita tengok qaul musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata mengarang. Dengan segala ikhtiarnya dia menyembunyikan dirinya, di situ, supaya jangan kelihatan oleh saudaranya. Lagi satu. Power sikit memang. Baik tuan-tuan, boleh lagi kuat tuan-tuan. Tak apa. Saya ingat pakai yang ni pun boleh dah ni. Yang kecil ni ya. Tapi ni luar ke dalam ke sama je? Luar dalam sekali. Semua tiga. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok, kita berada di ayat yang mana dia lah menyembunyikan diri daripada kaum kerabat dia. Jadi dengan segala ikhtiarnya dia menyembunyikan dirinya supaya jangan kelihatan oleh saudaranya. Yani dia yang mana dalam ayat sebut yauma yafirrul mar'u min akhih, yang mana hari semua orang lari daripada saudaranya. Inilah ni hari kiamat nanti. Walaupun kita syekh, kita tuan guru, anak murid kita ramai,
Orang panggil kita mufti, al-allamah. Tapi pada hari ni semua lari tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa ada ajaran, dia kata ikut ajaran ni, nanti di padang mahsyar Tok Syekh tolong. Itu semua mengarut tuan-tuan. Pada hari ni semua lari. Semua lari. Hatta kita lari daripada saudara kita, adik-beradik kita. Disembunyikan pula dirinya daripada ibu dan bapanya yang telah berjasa banyak kepadanya. Macam mana kita sayang mak ayah kita pun, di padang mahsyar kita tak mau jumpa. Tak mau jumpa. Bukan kita, mak bapak pun tak mau jumpa kita. Termasuklah orang yang paling kita sayang, mungkin isteri kita. Betul tak? Isteri pun tak mau jumpa. Isteri pun tak mau jumpa. Anak pun tak mau jumpa kita. Pasal apa ni? Padahal mak ayah ni punya banyak jasa daripada kita, tapi di padang mahsyar tak mau. Baik. Lebih-lebih lagi dia bersembunyi daripada isteri dan anak-anaknya. Disebut wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Lari daripada isteri dengan anak. Kita sayang sangat-sangat, tapi di padang mahsyar kita lari. Tak ada tentuan. Sebab apa tuan-tuan? Hingga kan Nabi pun kita bincang, pada hari kiamat bila diminta disegerakan hisab, semua Nabi sebut nafsi, nafsi. Ni Nabi ni. Apatah lagi yang bukan Nabi tuan-tuan. Kalau Nabi pun sebut nafsi, nafsi, diriku, 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 orang lain lagu mana? Sebab apa? Nabi pun rasa rendah diri, malu di hadapan Allah. Mungkin ada apa perbuatan mereka yang ditegur oleh Allah. Bukan dosa, Nabi tak buat dosa, tapi perbuatan yang mereka rasa tak padan dengan makam kenabian mereka. Macam tu tuan-tuan. Sebab tu bila kita nak jumpa Nabi Adam kata apa? Pergilah jumpa Nabi Nuh, aku pun ada buat salah lalu. Nabi Nuh kata aku pun ada salah. Pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata aku pun pernah buat silap. Pergilah jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata aku pun ada silap. Pergilah jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata aku pun ada juga kurangnya. Pergilah jumpa Nabi Muhammad. Itu pun dah sekali. Setiap-tiap Nabi itu kita cari 1000 tahun. Kita duduk di padang mahsyar pun dah lama dah. Lama sungguh, beribu-ribu tahun. Pergi cari Nabi 1000 tahun. Cari Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Sampailah Nabi Muhammad. Duk cari saja pun duk ada 6000 tahun. Nabi-Nabi pun kata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ni cerita di padang mahsyar tuan-tuan. Sebab di padang mahsyar kita duduk berdiri itu lama. Lama tuan-tuan. Lama selama-lamanya. Diri je. Masa ni semua pakai takut. Tak buat apa tuan-tuan, berdiri je. Diri je tuan-tuan. Kalau kita boleh hidup kat dunia 100 tahun, 70 tahun, sana berdiri pun dah 1000 tahun tuan-tuan. 1000 tahun berdiri. Bayangkan kalau cari Nabi pun 6000 tahun tuan-tuan. Kita berdiri tak tahu berapa puluh ribu tahun, tak pastilah tuan-tuan. Berapa puluh ribu tahun kita berdiri tu. Kalau yang dapat naungan arash, alhamdulillah. Kalau yang tak dapat, masa berdiri ni tuan-tuan, semua pakat tak mau. Walaupun kita berdiri lama, tak mau tengok muka isteri dengan anak kita, tak mau tengok muka mak bapak kita. Pasal apa? Pasal ingat ada hak tu. Hak mak bapak yang kita cuaikan, mak bapak boleh ambil pahala kita. Ataupun hak anak yang kita cuaikan, anak boleh dakwa kita. Tu tak mau tu. Isteri anak-anak semua kita tak mau jumpa. Baik. Jadi tuan-tuan duduk berdiri lama tuan-tuan, tak dengar suara apa, senyap. Wa khasyiatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Nanti hari kiamat nanti semua suara tunduk, duduk berdiri lama-lama, tak dengar apa, senyap sunyi. Kalau nak dengar pun bisik-bisik je tuan-tuan. Bisik-bisik je. Lain tak dengar. Baik. Kemudian telah sama dimaklumi bahawa manusia masa hidup di dunia suka mengorbankan apa jua pun, sekalipun jiwanya, untuk membela mereka-mereka tersebut. Tetapi di akhirat lainlah adanya. Kalau kat dunia ni sanggup berkorban, betul tak? Jiwa dan raga untuk anak. Sanggup berkorban jiwa dan raga untuk ibu bapa. Kat akhirat tak? Pasal apa kat akhirat tak? Pasal kat akhirat tuan-tuan, dia ada syurga neraka. Itu je.
Tak pi syurga, dia pi neraka. Tak pi neraka, dia pi syurga. Kat dunia ni kita berkorban dah tuan-tuan, ada pahala. Sana mana nak cari pahala dah tuan-tuan. Dunia ni lah kita nak cari pahala. Sana tuan-tuan nak ambil pahala lagi ada. Kot ada suami mengabaikan isteri, peluang isteri nak ambil pahala suami. Ataupun isteri mengabaikan suami, bolehlah suami ambil pahala isteri tu. Masa ni tak heran siapa orang tuan-tuan. Semua pakat nak masuk syurga, semua pakat tak mau masuk neraka. Baik. Jadi tuan-tuan, tang ayat ni makna dia kita rajin-rajinlah kita beramal. Ingat, amalan kita tak akan berkongsi dengan orang lain. Tak akan berkongsi tuan-tuan. Kalau kita malaslah kita tuan-tuan. Jangan kata kita tuan-tuan, hatta keluarga, ahli keluarga Nabi SAW, keturunan Nabi sekalipun, Nabi pesan dah kat ahli keluarga, Nabi panggil. Ingat, sebab tu kita ingat kita anak tok guru, kita anak tok syekh, ayah kita ulama besar. No, dia bukan tiket tuan-tuan. Hatta sekalipun cucu Nabi SAW, panggil ahlul bait kan, yang mana Rasulullah panggil Hasan, Husain, Ali, Fatimah, Ja'far, Aqil, ni keluarga ni semua ni. Panggil, Rasulullah kata apa? Janganlah pada hari kiamat nanti manusia ramai datang bawa amalan. Hampa semua ni adik-beradik Nabi ni, si isteri Nabi, mai nanti di padang mahsyar, ya Rasulullah, kami ni adik-beradik. Bawa nasab, kami ni adik-beradik, sepupu, sepapat. Rasulullah kata jangan buat kerja lagu tu. Jangan hampa mai di akhirat tak bawa amalan, bawa nasab. Kemudian Rasulullah kata man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Rasulullah bagi tahu kat adik-beradik dia, termasuk ahli bait yang ada sekarang. Tuan-tuan yang ada di Malaysia ni, tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan. Walaupun dia claim ahli bait, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jaga-jaga ni. Sebab apa tuan-tuan? Memang ahli bait yang betul banyak, ramai daripada nasab tuan-tuan. Di Malaysia ni tuan-tuan, dipanggil, kalau tuan-tuan nak tahu pasal ahli bait di Malaysia ni, dipanggil Rabitah Alawiyah, yang diwujudkan pada tahun 1928. Depa ni dipanggil Rabitah Alawiyah, maksud dia keturunan Sayyidina Ali lah. 1928 depa buat dah. Jadi siapa yang nak masuk dalam Rabitah Alawiyah ni mesti dapat menunjukkan bukti sanad keluarga dia. Jadi kebanyakan depa ada. Tapi dan kebanyakan juga depa di kalangan depa bukan ahli bait pun, tapi dia berjaya menyusup dalam tu. Dia kata dia ahli bait. Salah seorang ni Muhammad bin Aqil. Tuan-tuan jaga, dalam sejarah ada dia. Muhammad bin Aqil ni siapa dia? Dia kata dia keluarga Nabi, ataupun dipanggil Ibnu Aqil. British lantik dia jadi penasihat British tuan-tuan. Apa kerja Ibnu Aqil ni? Dia reka hadis palsu. Buat apa reka hadis palsu? Menyokong kerajaan British. Tu Ibnu Aqil. Dia mengaku dia ahli bait, dia Alawi. Last sekali dia rupanya dia mengaku dia Syiah. Malah kalau tuan-tuan tengok di dunia ni, berapa banyak puak-puak Syiah yang mengatakan, ulama Syiah lah, yang mengatakan dia ahli bait Nabi, sedangkan dia tak ada kaitan pun. Dia menipu tuan-tuan. Jadi ahli bait Nabi ni ada yang betul siap dengan sanad dia, dan ada juga yang menipu tuan-tuan. Hatta yang betul sekalipun, kalau malah beramal, tidak ada guna nasab dia tu. Siapa yang lambat dalam beramal, man batta bihi amalu, siapa yang lambat beramal, mayang duha, malah baca Quran, malah zikir, malah semua malah, lam yusri' bihi nasabu, kata Rasulullah pada ahli keluarga dia, nasab hampa ni takkan tolong hampa, takkan bagi hampa cepat, sekalipun keluarga Nabi SAW. Dan saya ada seorang sahabat saya, masa saya mengaji di Kelantan, dia keluarga Nabi. Muka dia pun macam Arab sikit, tapi duduk di Malaysia lama. Ni geng Rabitah Alawiyah. Keturunan dia sebenarnya keluarga Nabi ni banyak. Salah satunya yang berada di Yaman tu, dia daripada jalur Saidina Husain. Jalur Saidina Hasan ni dia pun agak tawaduk tuan-tuan, jarang menonjol. Jarang menonjol. Tapi tuan-tuan kena tahulah, bila keluarga Nabi ni orang apa tuan-tuan? Orang Arab lah. Betul tak tuan-tuan? Sebab Rasulullah orang Arab. Takkanlah keluarga Nabi Bangladesh tuan-tuan. Diklaim banyak. Di Iran tuan-tuan pergi, muka Parsi, cakap Parsi, tapi dia kata di keluarga Nabi ni semua kelentong tuan-tuan, mohong tuan-tuan.
Keluarga Nabi mestilah orang Arab, pure Arab tu keluarga Nabi lah. Nabi kan orang Arab. Ni kita jumpa ada orang Banjar Alai, dia kata aku keluarga Nabi. Memang menipu lah. Jangan percaya tuan-tuan. Kawan saya tu, saya percaya pasal muka dia nampak Arab sikit, saya percaya lah. Tapi dia tak boleh cakap Arab sebab duduk lama dah. Memang ramai Rabitah Alawiyah. Dan memang ada di Malaysia dan di Singapura banyak yang jujur, yang banyak jujur ada. Tapi yang menipu pun ada, dia masuk. Sehingga kan di Indonesia tu ada yang claim dia Habib, tapi duk hina sahabat Nabi, ada tuan-tuan. Sehingga kan bangkitlah beberapa Habib-Habib lain tegur. Mana-mana yang mengaku dia Habib, keluarga Nabi, dia hina sahabat, dia bukan keluarga Nabi. Terus dia tolak. Walaupun kalau betul dia keluarga Nabi pun. Nasab tidak ada apa tuan-tuan. Nasab tak menolong pun. Hatta Abu Lahab tu pak saudara Nabi pun ahli neraka tuan-tuan, kalau dia tak beramal. Ingat tu. Baik. Jadi tuan-tuan, jangan kita malas untuk beramal. Baik. Kemudian tuan-tuan, manusia di waktu itu masing-masing menguruskan diri sendiri semua. Saya tuan-tuan, saya bagi tahu pun sama tuan-tuan, di padang mahsyar saya pun lari pada tuan-tuan. Saya pun tak mau jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata kok Ustaz boleh tolong. No. Nabi pun kata last sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun tak mau jumpa tuan-tuan. Syurga tak apalah tuan-tuan. Sebelum masuk tu jangan jumpa. Pi main jauh-jauh tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak mau jumpa saya tuan-tuan. Pasal apa? Masing-masing ada hak. Tidak kawan ni nak pi tagih pahala kawan ni supaya dia selamat di akhirat tuan-tuan. Yang kawan ni pun sama nak pi tagih, kok kawan ni pernah mengumpat dia ke, kawan ni pernah zalim kat dia ke, nak ambil. Baik. Likulli mri'im minhum sya'nu yughni, kan. Tiap manusia pada hari itu sibuk dengan urusan dia. Baik. Kerana hebat dan beratnya urusan dan penanggungan masing-masing, yang meminta segala tenaga yang ada pada diri satu persatu sehabis-habisnya, satu-satu tuan-tuan. Dan kita akan dihisap. Baik. Kita pun tak tahu anak kita pergi mana tuan-tuan. Dan ingat tuan-tuan, di padang mahsyar ni, tuan-tuan nak cari orang yang tak semayang, tak jumpa . Orang kalau tak semayang, tuan-tuan tak jumpa dah. Pasal apa tak jumpa? Pasal orang yang tak semayang, dia tak dibangkitkan dengan orang beriman. Tapi sayang tuan-tuan, orang Melayu tuan, orang Islam banyak tak semayang. Orang Islam banyak tak semayang tuan-tuan. Kampung tuan-tuan ni ramai, betul tak? Tadi semayang penuh surau ni tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, dia pun tak mai, tak apalah. Tuan-tuan dah Abang Helmi dah lepaskan fardu kifayah kan, tuan-tuan mai apa. Persoalannya ada yang tak semayang, agak-agak lah. Kamu tuan-tuan, ada yang tak semayang ke semua semayang? Agak-agak ya, agak-agak. Ada yang tak semayang, betul tak? Macam mana kita tahu? Kita duduk kedai kopi, tengok betul tak kan? Sebelum azan maghrib ada, dah lepas masuk isyak pun duduk ada lagi. Saya main naik motor lalu kat kedai, muka ni dah balik ada lagi. Dia semayang kat mana? Tak tahu lah kok dia semayang tepi meja kedai tu kan. Tapi nak bagi tahu ni tuan-tuan, ramai tak semayang. Dan menurut kajian ramai tak semayang tuan-tuan. Ni agak benda yang bagi saya agak menakutkan dan agak menyedihkan lah. Menurut sebahagian ulama, yang tak semayang ini kafir. Tapi pandangan ni bukan pandangan jumhur, kita tak pegang. Pandangan majoriti, tak semayang masih Islam, kecuali dia mengatakan semayang tak wajib, baru terkeluar dari Islam. Jadi tuan-tuan, orang yang tak semayang ni di padang mahsyar memang tak jumpa dah lah. Sebab adalah hadis sebut wa husyira yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Orang yang tak semayang, dia akan dibangkitkan dengan Fir'aun dan Haman. Fir'aun yang lawan Nabi Musa tu, dengan Haman, dia punya penasihat dia tu, dengan Ubay bin Khalaf tu. Ubay bin Khalaf yang Rasulullah bunuh dia tu kan. Orang tak semayang nanti dia bangkit dengan Fir'aun dan tentera dia dan Haman. Itu berat orang tak semayang tuan-tuan. Walaupun kita tanam di perkuburan Islam, walaupun kita tanam di perkuburan padang lalang tuan-tuan, tapi hari kiamat memang tak jumpa dia, pasal dia bersama dengan Fir'aun dan Haman. Baik tuan-tuan, kemudian maka tiap-tiap orang di waktu itu tidak lagi ingat kepada orang lain. Tak ingat tuan-tuan, tak ingat. Jangan kata saya ingat tuan-tuan, tuan-tuan ingat saya. Ni sekalipun saudaranya, adik-beradik kita ingat. Takut sangat tuan-tuan.
ibunya, mak kita sekali pun, bapanya, isterinya, atau anak-anaknya, apalagi orang lain. Kita tak ingat. Senang kata orang yang paling tuan-tuan sayang kat dunia, tuan-tuan tak ingat. Tuan-tuan takut dengan diri tuan-tuan. Di situlah manusia hidup bernafsi-nafsi. Yang ni sebut ni. Nah, semua manusia sebut nafsi, diriku. Risau tuan-tuan. Memelihara dirinya masing-masing sahaja. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu nasihat diri saya dululah tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan diri saya nasihat. Kita ni janganlah penyegahan sangat nak buat ibadah tuan-tuan. Itu je. Janganlah penyegahan sangat. Dalam Quran tuan-tuan disebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni tuan-tuan, kita selalu dengar kan. Makna dia apa? Kata Allah Azza wa Jalla, tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Sebagai ulama sufi tuan-tuan, kata kalau hidup ni kita tak ingat Allah, kita lalai, mereka anggap dosa tuan-tuan. Sebab asal kejadian manusia untuk beribadah. Untuk beribadah. Tiba-tiba ada masa yang mana kita tak ingat Allah. Ada masa kita lalai daripada Allah. Sebahagian ulama sufi anggap itu satu kesalahan. Mereka anggap. Tapi hakikatnya bukanlah dosa. Tapi mereka rasa bersalah. Quran kata kita dijadikan untuk beribadah. Tiba-tiba ada masa dalam hidup kita, kita cuaikan, kita sia-siakan. Dalam ayat yang lain sebut, afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Makna dia apa? Makna dia, adakah kamu menyangka kami jadikan kamu semua ni abatha, main-main. Allah Ta'ala sebut, adakah kamu sangka kami jadikan kamu wahai manusia dan jin abatha, main-main saja. Ni kita dekat dunia ni main-main saja ke? Wa annakum ilayna la turja'un, dan hampa takkan kembali kepada kami. Adakah kita sangka macam tu? Sebab tu ingat, kita dijadikan untuk beribadah. Ibadahlah. Pertama buat yang wajib, kemudian bacalah Quran mana yang mampu, kemudian lidah tuan-tuan ni zikir yang mana senang dengan lidah tuan-tuan. Yang mana senang tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rasa subhanallah senang, subhanallah. Naik motor kereta, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau rasa alhamdulillah senang, alhamdulillah. Kalau rasa Allah Akbar mudah, Allah Akbar. Yang tuan-tuan mulazimi, mudawamah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah masuk mana-mana tarekat, dia ada zikir dia, betul tak? Zikir ni bukan untuk boleh terbang apa. Banyak orang dia baru masuk tarekat, dia kata zikir ni untuk terbang. Bukan. Saya pernah ada kawan saya, dia mengaji pondok di Sungai Bakar. Dia cerita kat saya, di pondok tu dia pun berzikir la ilaha illallah ni, berzikir sampai terbang kata. La ilaha terbang. Ini semua budak-budak tuan-tuan. Tak ada terbang lah tuan-tuan. Memanglah berzikir la ilaha illallah. Banyak tarekat la ilaha illallah. Sebab apa tuan-tuan? La ilaha illallah senang. Terus sebut la ilaha, berapa huruf? Lam, alif, ha. Betul tak? La ilaha illallah, lam, alif, ha. La ilaha illallah, bibir pun tak tutup. Betul tak? Pasal apa? Mana ada makhraj bibir? Betul tak? Makhraj bibir ni fa, ba, mi. Mana ada dekat la ilaha illallah tu? Kalau sub kena tutup. Subhanallah. Kalau la ilaha illallah senang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu sebahagian sufi dia ada zikir Allah Allah. Zikir Allah Allah ni bukanlah makna zikir Allah Allah ni tuan-tuan. Ada orang kata tak boleh. Bukan tak boleh tuan-tuan. Zikir Allah Allah ni tuan-tuan, dia dapat pahala ingat Allah. Zikir Allah Allah dapat pahala sebab kita ingat Allah. Sebab tu ulama suruh zikir Allah Allah tu supaya mengingati Allah. Tapi antara Allah Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, yang tu lah lebih baik. Subhanallah lah lebih baik. Sebab tuan-tuan sebut Allah dan tuan-tuan memuji Allah, lebih baik. Kita kena akui subhanallah, maha suci Allah. Kita sebut nama Allah dan kita puji Allah. Alhamdulillah, nampak tak? Sebut nama Allah dan kita puji lagi. Segala puji bagi Allah. Dan kita sebut la ilaha illallah, kita sebut Allah dan kita ada isbat dan nafi lagi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar, kita sebut nama Allah, kita gandingkan lagi maha besar. Ini lebih afdal daripada zikir mufrad Allah. Tetapi zikir mufrad Allah ni dapat pahala. Itu kena ingat. Sebab dapat pahala? Sebab ingat Allah dapat pahala. Itu kunci sebenar tu. Ada orang dia faham bila ulama suruh zikir Allah Allah, jadi zikir Allah ni lah paling afdal, yang lain tak payah zikir. Bukan lagu tu. Tak ada orang faham lagu tu pun.
Sebab tu kita jumpa tugu pondok ke tugu mana-mana, lepas sembahyang zikir macam kita. Tidak kan? Subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33. Yang Allah ni bila zikir dia? Bila zikir Allah ni? Bila kita bawa kereta Allah, supaya tak lupa Allah. Mancing Allah, supaya tak lupa Allah. Tapi kalau ada orang dia lidah dia nak sebut subhanallah, lagi bagus. Itu lebih afdal. Yang penting jangan lupa. Betul tak? Itu poin dia. Itu poin sebenar dia. Kalau ada orang kata tidak berfaedah, dari segi makna ialah sebab sebut Allah, tapi dari segi pahala dapat. Allah ni kita ingat Allah dapat pahala. Dari segi makna memanglah bila kita mengaji bahasa Arab ataupun mana-mana bahasa, dia mesti ada, dia ada ikatan lah. Contohnya saya sebut Muhammad. Woi Muhammad, itu Muhammad. Tuan-tuan mesti tanya kan, Muhammad apa benda Muhammad tu? Benda apa? Oh Muhammad pandai. Oh tuan-tuan faham. Betul tak? Kan sebut Allah. Apa benda Allah ni? Sebut apa benda? Bila kita subhanallah, oh maha suci Allah. Tuan-tuan kita gandingkan makna dia. Kita nak kata apa? Memang dari segi makna begitulah. Tapi ulama bila sebut zikir Allah ni bukan maksud dia gitu. Maksud dia adalah supaya jangan lupa Allah. Bila kita ingat je Allah, dapat pahala. Yang penting tuan-tuan, buat yang mana tuan-tuan boleh buat. Kalau tuan-tuan rasa selawat senang, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan mancing ke naik kereta, Allahumma salli ala Muhammad. Mana tuan-tuan rasa mudah tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita nak mula berzikir, kita ambil berat-berat. Sebab tu ada tarikat tuan-tuan. Tarikat ni supaya kita mudah berzikir. Dia bagi amalan yang senang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi jumpa mana-mana tarikat, dia bagi zikir tuan-tuan. Mana yang mudah tuan-tuan amalkan. Saya pun ada berapa banyak ijazah amalan yang dapat tuan-tuan. Banyak amalan ni yang kita dapat. Yang penting amal tuan-tuan. Baik, kemudian di waktu itu adalah manusia semenjak dari dunia didiami manusia sampai kepada manusia yang ada di waktu itu, datangnya kiamat terbahagi dua menurut pembahagian yang besar. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia manusia ni start pada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, manusia ni ada dua golongan. Semua akan dibangkitkan tuan-tuan. Dan saya sebut kat tuan-tuan lah, yang dibangkitkan ni bukan manusia je, jin. Kita dah rapat-rapat padat, jin pun bangkit satu. Lepas tu apa lagi? Semua binatang yang pernah wujud atas muka bumi ni. Kalau dinosaur ada ke tak ada tu? Agak-agak lah. Dinosaur ada ke tak ada? Agak-agak. Orang tu sebut dinosaur ada ke tak ada? Dia memang ada binatang yang dah pupus tuan-tuan. Contohnya kalau di Malaysia ni badak sumbu Sumatera. Dulu ada di tanah kawasan kita ni, dia ada badak sumbu tuan-tuan. Badak sumbu Sumatera dia panggil. Matilah tuan-tuan tahun ni kot. Dia ada lagi sekok mati di Sabah kot. Mati je dia kira tak ada lah. Habislah sebab orang duk tangkap nak ambil ganding ni tu kan. Ganding ni tu mahal. Jadi dulu ada badak sumbu Sumatera, di Malaysia ada, di Sabah Sarawak ada, di Indonesia ada. Tapi pemburu haram tembak tuan-tuan sampai habis langsung lah. Ada kita cuba belah tapi dia tak hidup. Mati dah. Lah ni dah pupus, tak ada langsung dah. Di zoo pun tak ada. Memang tak ada langsung, habis langsung. Licin. Di mana-mana seluruh dunia tak ada. Ada binatang yang dah pupus. Contoh yang lain, gajah memot. Tahu gajah memot? Memang ada. Gajah yang berbulu tu. Dia berbulu. Gajah tu besar tuan-tuan. Berbulu. Yang tu memang ada. Sempat orang jumpa. Tapi banyak matilah pasal orang bunuh nak ambil bulu dia. Harimau pun nak pupus kan? Harimau Malaysia ni tuan-tuan. Panggil harimau apa? Sumatera juga kan, atau harimau Malaya kita panggil. Dia dalam hutan tuan-tuan, tak sampai 200 tuan-tuan. Tu pun orang duk buru lagi, duk tembak-tembak. Bukan banyak pun harimau tu. Tinggal dalam 200. Ni harimau ni nak pupus ni. Harimau di tanah Malaysia, Asia punya tuan-tuan. Baik. Jadi dinosaur ni tuan-tuan ada ke tak ada? Saya tak pastilah tuan-tuan. Tapi banyak pengkaji kata kalau ikut tulang-tulang ni memang ada lah dinosaur ni. Malah ada tulang yang kita dapat lengkap. Jadi kemungkinan dinosaur ni ada. Tapi dinosaur ni kalau ada pun tuan-tuan, dia bukanlah orang tuan-tuan, dia binatang lah. Binatang. Katanya di belah Gerik ke Lenggong ada jumpa juga tulang dinosaur tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, hatta kalau dinosaur ni ada pun, dinosaur pun akan dibangkitkan tuan-tuan. Semua yang pernah hidup kat dunia.
Kata Ibnu Abbas, hatta dzubab, sehinggakan lalat. Mana lalat yang pernah menzalimi lalat lain akan dibangkitkan. Tuan-tuan bayangkan hari itu tuan-tuan, saya tak tahu betapa sesaknya tuan-tuan. Kalaulah manusia dihimpunkan, tak payahlah manusia, orang Perak lah tuan-tuan. Orang Perak ni letak di satu padang tuan-tuan, seluruh Perak ni agak-agak padat. Perak-Perak Allah. Kita pergi Maidin pun ada orang anak terhilang, betul tak? Anak hilang kat Maidin tu, anak hilang. Kita pergi ceramah kan, ceramah PAS, kan banyak anak hilang kan. Ni anak siapa ni? Ni dia umum kat depan. Baru ceramah PAS dalam 30-40 ribu, betul tak? Kalau ramai lah. Itu pun anak boleh hilang lah. Bini hilang pun ada, saya ingat pergi. Bini hilang. Ni bini dengan dia cari suami dia kan. Di Kelantan luar dia cari. Baru 30-40 ribu, bini dah menangis cari suami hilang. Suami pun mana tahu kan. Inilah masa nak lari kita kan. Kau ada lagi seorang. Jadi tuan-tuan nak cerita, baru 30-40 ribu. Kalau satu perak ni juta tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau lah satu perak ni kita himpun tuan-tuan, dan di depan kita ada, katakan raja nak panggil apa, bantuan pada orang yang ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Katanya di Perak ni kumpul semua. Mana dia ni amal ibadah dia banyak sikit ke, kebaikan banyak sikit ke, raja nak bagi dia imbuhan. Tuan-tuan bayangkan dalam hati kita, kalau kita kumpul seluruh Perak ni, apalah kelebihan yang ada kat aku ni, supaya raja tengok aku. Ini baru Perak tuan-tuan, baru Perak. Kalau dihimpunkan manusia pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh dunia tuan-tuan, kita akan tertanya dalam hati ni, apa kelebihan kita banding dengan orang yang lain, supaya kita mendapat perhatian daripada Allah, keampunan dan rahmat. Betul tuan-tuan? Kalaulah yang tu mungkin kita dah terbayang di mana kita, betul tak? Orang Perak saja kumpul pun di manalah kita ni, amalan kita ni yang ada sekarang. Kalau seluruh Malaysia tuan-tuan, seluruh Malaysia berkumpul sekali, Perdana Menteri kita Ismail Sabri contohnya lah kan, mana yang ada kelebihan, rajin tolong bangsa banjir, tuan-tuan pergi tolong bangsa banjir dulu, dia akan panggil bagi bantuan, contohnya lah. Kita akan terbayang tuan-tuan, adakah Ismail Sabri ni dia perasan kita ni dalam 32 juta rakyat Malaysia ni kumpul setempat, katakanlah walaupun tak ada lagi tempat boleh kumpul 30 juta orang tuan-tuan, tak ada lagi padang yang boleh kumpul 30 juta, Ismail Sabri nak tengok mana yang menonjol, melakukan apa, khidmat ke, kebaikan ke, nak panggil duduk depan ni, depan khalayak ramai ni, seluruh rakyat Malaysia tengok. Kalaulah kita boleh buat tuan-tuan, kita akan tanya diri kita tuan-tuan, apa kelebihan yang Ismail Sabri terpandang akulah, betul tak kan, supaya aku dipanggil duduk di depan dia. Ini tuan-tuan nanti di hari kiamat, dengan nabinya ada, dengan rasulnya ada, orang mati syahid adanya, wali-wali adanya, Imam Syafi'i ada, ulama-ulama besar ada tuan-tuan, di depan seorang raja kepada segala raja yang mutlak, yakni Allah, dengan binatangnya, dengan jin yang tak tahu bilangan tuan-tuan. Saya tak tahulah macam mana sesoknya padang mahsyar, dengan kiri kanan semua dengan Zabaniyah. Zabaniyah ni malaikat yang jaga neraka, ketua dia Malik. Ni semua ganas-ganas semua, tak boleh lari tuan-tuan. Kiri kanan penuh Zabaniyah, muka masam semua, tak senyum. Hatta Rasulullah tengok pada malam Isra' pun tak senyum. Memang macam tu mereka tak senyum, semua muka garang tuan-tuan. Ghilazun syidadun ghilaz. Tuan-tuan, masa ni kita akan tanya, apa ada amalan aku yang Allah Ta'ala nak pandang aku? Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat naungan aras, betul tak? Tengah ramai-ramai panas ni tuan-tuan, tu bayang tak tuan-tuan, ramai-ramai ni, dengan anak bayi, anak beranak pun pakat lari, kita pun lari, Nabi-Nabi pun sebut nafsi-nafsi. Ulama lagi lah tuan-tuan, Nabi pun sebut nafsi-nafsi. Apa amalan yang pernah kita buat yang kita betul-betul ikhlas, yang Allah pandang kita, lihat kita? Masa ni tuan-tuan, saya harap saya mendapat rahmat Allah, pengampunan. Tuan-tuan pun sama. Jadi tuan-tuan, janganlah penyegahan sangat. Pesan kat diri kita tuan-tuan untuk beribadah. Buatlah, kalau boleh duha, buat duha tuan-tuan. Boleh berzikir tuan-tuan. Boleh baca Quran, baca Quran. Boleh sedekah tuan-tuan. Biarlah amalan kita buat semata-mata kerana Allah. Sampai lambat laun kita akan mati. Betul tuan-tuan, lambat laun kita akan mati. Tengok tangan kita ni tuan-tuan, tengok muka kita dalam cermin. Tuan-tuan percaya sekejap lagi jadi tulang lah kita ni, betul tak?
Tuan-tuan naik kereta seorang-seorang. Tuan-tuan fikir, ni kita duk buat kereta ni, sekali kita mau jadi tulang rongga, betul tak? Orang mati ni semua jadi tulang lah tuan-tuan. Itu je saya sebut. Sekalipun dia ulama, alim, biasanya mati ni memang reput tuan-tuan. Kecuali sebahagian yang ulama Allah Ta'ala nak bagi karamah tuan-tuan. Tu pun karamah ni tuan-tuan bukan lama tuan-tuan. Karamah ni Allah Ta'ala nak tunjuk sementara supaya orang tahu dia baik. Contohnya ada seorang ulama meninggal dah 10 tahun, kita gali kubur dia, elok lagi jenazah dia. Bila kita tutup, mungkin lepas tu dia pun reput lah. Sebab dalam hadis sebut, semua anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Semua. Kecuali Nabi. Tidak, Nabi je lah. Nabi-Nabi jasad dia tidak dimakan oleh tanah. Jelas sebut. Ada pun orang mati syahid. Orang mati syahid ulama sebut bergantung pada ikhlasannya. Kalau dia ikhlas, Allah Ta'ala kekal dengan jenazah dia lama. Lagi ikhlas lagi lama. Lagi ikhlas lagi lama. Tapi hujung dia tetap juga dimakan oleh tanah. Sebab dalam hadis hanya membezakan hanyalah jasad-jasad para Nabi tanah tak makan. Tuan-tuan ni tangan kita semua ni. Saya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok di YouTube. Dia bagi proses manusia bila masuk dalam kubur kan. Dia pun letak kamera tuan-tuan, rakam bagaimana manusia reput. Orang putih yang kajian ni pelik-pelik tuan-tuan ni malah lagi satu tuan-tuan di Amerika tu, dia ada tempat untuk melihat pereputan manusia. Boleh tengok di YouTube tuan-tuan. Busuk tak tahu nak kata tuan. Dia pun buat kajian tuan, kajian. Ni orang sukarelawan, banyak orang sains. Siapa yang suka rela nak jadikan jenazah dia sebagai kajian sains? Orang Amerika banyak suka benda macam tu. Jadi dia pun mati, dia dah sains dah. Mayat dia tu akan diletak di satu padang luas. Letak. Lepas tu dia pun nak tengok bagaimana kadar pereputan. Mana reput dulu, badan manusia mana reput dulu, mana yang lambat reput, yang mana paling hujung sekali reput. Dia buat kajian. Berapa lama bakteria ni nak makan. Dia buat kajian tuan-tuan. Kalau di Jerman tu pula tuan-tuan, mayat manusia ni dia perbuat jadi macam patung tuan-tuan. Lepas tu dia perkerat supaya nampak bagaimana jantung, anatomi manusia tu, urat mata lagu mana. Tuan-tuan tengok di Jerman tu, itu bukan patung, tu orang betul yang dah mati. Dan dia awetkan, dia tunjuk mata lagu mana, semua badan kita nampak. Kalau di Malaysia ni patung kan, betul tak? Yang di belah Jerman tu real orang. Dia kerat-kerat bagi nampak dalam dia tu. Tapi tak busuk dah sebab dia dah awet elok lah. Jadi tuan boleh tengok macam mana urat kecil, urat besar. Boleh tengok semua. Banyak orang sains bagi jenazah dia kat situ. Tuan-tuan tengok bagaimana pereputan manusia tuan-tuan. Allah, kita tengok. Bila tengok pereputan manusia, apa benda lah kita nak bangga sangat kat dunia ni tuan-tuan. Betul tak? Ni saya ni duduk kat depan tuan-tuan. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni, tak lama jadi tulang lah kita ni tuan-tuan. Lagi berapa lama tuan-tuan? Selalu dia sebut lagi 100 tahun lah tuan-tuan kalau tak kiamat lagi. Walaupun geng-geng kiamat kata nak kiamat dah tuan-tuan. Dia nak kan geng-geng teori Dajjal dan sebagainya. Ni mau mengarut tuan-tuan. Memang kita akhir zaman. Tapi kalau kita boleh agak kiamat lagi 100 tahun, ini tak boleh tuan-tuan. Ini silap. Sebab apa tuan-tuan? Kita boleh kata kita hujung-hujung je. Kita boleh sebut kita memang hujung-hujung lah akhir zaman. Tapi lagi patung kiamat, siapa pun tak tahu. Quran sebut je lah, tak ada siapa tahu hari kiamat. Tapi kita berada di hujung. Jadi tuan-tuan, katakanlah tak kiamat lagi 100 tahun tuan-tuan. Sekarang ni saya baru ni tok saudara mak saya, dia meninggal. Umur dia 104. Meninggal di Bandar Baru. Dia lahir pada 1917. Wih, tua tuan-tuan. 1917, masa merdeka umur dia apa? Umur dia 40 lah tuan-tuan. Masa merdeka tu, yang Tunku Abdul Rahman merdeka tu, umur dia 40 lah. Panjang umur dia tuan-tuan. Punya ramai orang lahir masa merdeka mati lah. Dia tak mati lagi. Panjang tu umur dia. Masa merdeka tu umur dia pun dah 40 lah. Baru meninggal. 1917 dia lahir. Dia meninggal tahun 2021, 104. Itu pun umur atas kat mendalam tuan-tuan. Orang dulu-dulu banyak umur dia gelentong sikit, betul tak kan? Bagi muda sikit. Muda 5 tahun, bagi muda 10 tahun tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Sabah Sarawak pun banyak tuan-tuan. Saya ada seorang kawan saya, umur 36. Saya tengok muka dah macam 46 tuan-tuan.
Rupanya bertipu umur tuan-tuan, Sabah Sarawak. Dululah, sekarang ni dah tak ada dah kot. Jadi waktu nak daftar tu, dia pun bagi muda 10 tahun. Jadi tuan-tuan nampak 104 umur dia, tapi sampai masa mati juga tuan-tuan. Tinggallah di Bandar Baru tuan-tuan. Walaupun umur dia panjang, hujung dia mati. Tuan-tuan, dah ni 2021 tuan-tuan. Tambah lagi 100 tahun dia jadi 2121. Betul tak? Dan ni 2021. 2021 lagi 100 tahun 2121. Kalau belum kiamat, kat mana kita? Siapa rasa dihidup lagi? Saya hidup lagi ustaz. Saya umur panjang. Okey lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup. Abang Hilmi umur 40. Ada? Tak ada? Abang Hilmi umur apa? 45. Kalau tambah 100, umur 145 macam tu. Saya tak tahu kalau tak rasa hidup lagi. Orang yang paling tua kat dunia yang direkodkan daripada Perancis tu 124 kot, macam itulah. 115. Iaitu paling panjang di dunia lah. Orang Jepun makan sihat-sihat. Tu orang Jepun mana-mana makan merepek tuan. Tuan-tuan tahu di dunia ni ada seorang terkenal YouTuber tu, Khairul Jama'in. Tuan-tuan tengok YouTube dia. Dia keliling dunia, dia berjalan tuan-tuan, backpackers. Dia bagi tahu seluruh dunia ni, makanan seluruh dunia semua tak boleh makan, kecuali 2 negara. Tuan-tuan tahu mana? Malaysia dengan Indo ni. Malaysia ni adalah tempat paling sedap makan tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Bak makan ni Malaysia. Sebab tu kita macam-macam penyakit ada tuan-tuan. Semua makanan yang ada di dunia ada kat Malaysia. Malah modified lagi. Lamb chop kat luar negara, lamb chop tuan-tuan, masuk Malaysia modified. Kita bergula, garam apa semua. Lamb chop kat luar mana ada bergula tuan-tuan. Orang barat luar, mereka cukup pantang daging bergula. Tak buh, garam je buh. Kita tengok tuan-tuan, bubuh macam-macam tuan-tuan. Marinate punya lama. Takoyaki kan, tu makanan Jepun. Mai Malaysia kita modified sungguh. Apa lagi tuan? Kek Jepun lah, punya banyak makanan luar masuk ke Malaysia, kita modified lagi, tambah garam, gula, susu, jadi lagi manis tuan-tuan. Syurga makanan adalah Malaysia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi luar negara tuan-tuan, Khairul Jama'in tu sebut, dia pergi merata tempat tak boleh makan, tak sedap, kurang garam, kurang gula, kurang pedas, semua kurang tuan-tuan. Kita lidah kita kemuk kena lebih tuan-tuan. Itu yang disebut tuan-tuan. Saya pergi Qatar pun boleh makan lah, sebab di Qatar tu banyak masak India Muslim. Jadi India Muslim biasanya kita di Malaysia kan dah makan kari lah apa kan. Kari memang asal daripada India tuan-tuan. Kari-kari ni kan asal daripada India. Baik. Jadi tuan-tuan, di Jepun tu makan sihat. Jepun, adik saya pergi dakwah sana, mereka akan makan telur, masak sikit je. Kalau ikan tak bubuh apa, dia kekalkan rasa asli dia. Tu pun orang Jepun tuan-tuan, memanglah umur panjang 90, 100, tapi tak sampailah. Belum 100 banyak mati lah tuan-tuan. Sebelum 100 pun banyak mati dah. Pendek kata tuan-tuan, 2021 tuan-tuan, masa ni dia berjalan tuan-tuan. Dia bukan boleh berhenti, betul tak? Boleh tak kita tahan saat masa tuan-tuan? Jangan jalan, boleh tak tuan-tuan? Tak boleh, masa ni dia berjalan lah. Jalan, dia macam ni tuan, berjalan. Dia tak kesian kat kita tuan-tuan. Dia tak heran dengan kita. Kita setengah seronok. Kita kalau tengah seronok tuan-tuan, kalau boleh nak sekat masa tu, supaya apa? Supaya kita seronok je. Sebab biasanya kat dunia ni waktu seronok, selang apa lama nanti susah pula. Tengah gembira nanti sedih pula. Hari ni baik sungguh dengan isteri, gelak ketawa, esok bergaduh sakan. Betul tak? Kalau boleh masa baik tu nak sekat, tak mau bagi, tak, masa dia berjalan. Dia bukan heran kita. Kita tengah seronok kan, sebab tu kita tengah sedih. Janganlah sedih sangat. Masa tu berjalan. Dengan berlalunya masa, kita punya sedih pun hilang lah. Kita punya kecewa pun hilang lah. Betul tak tuan-tuan? Gitulah tuan-tuan. Masa ni dia berjalan, dia tak ada heran kita tuan-tuan. Kita sedih ke tak sedih ke, masa macam tu akan datang juga masa 2121. Masa tu semua dalam kubur tuan-tuan. Bukan tuan-tuan ya, yang mana yang ada atas muka bumi sekarang ni. Yang mana yang ada atas muka bumi ni lagi 100 tahun dah tak ada dah. Siapa sebut lagu ni? Rasulullah pernah ingatkan para sahabat. Rasulullah pernah sebut. Rasulullah kata lepas lagi 100 tahun tidak ada lagi yang ada atas muka bumi ni yang wujud. Rasulullah pernah sebut. Pada waktu Rasulullah sebut tu, ya betul. Cukup 100 tahun Rasulullah sebut, boleh katakan yang ada di dunia ni semua dah mati dah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, saya ulang balik pada tuan-tuan, 2121 yang ada atas muka bumi ni boleh dikatakan semua dah mati.
Kalau ada generasi lain, betul tak? Ingat 2021 ni pun bukan anak kita, betul tak? Asal anak kita pun tak, cucu pun dah tua, betul tak kan? Kalau ada cucu pun tua-tua tuan-tuan, cicit mungkin. Cicit ya. Jadi tuan-tuan, kita pergi mana tuan-tuan? Kita semua duduk dalam tanah. Jadi apa? Semua dah jadi tulang. Ni tanah makan Nabi dah, ulat makan Nabi dah. Ni kita punya badan. Tuan-tuan tahu jasad manusia yang mula-mula rosak mana? Cepat rosak. Yang paling banyak dosa, mata dan kemaluan. Mata cepat rosak, mata sak. Sebab tu kalau awetkan mayat mata ni susah nak jaga. Mata banyak dosa tuan-tuan. Tengok benda haram. Mata cepat dengan kemaluan, dua ni paling cepat sekali reput. Tempat yang paling banyak dosa tuan-tuan. Dan lidah tuan-tuan, lidah pun cepat. Baik tuan. Kemudian saya habiskan sikit boleh tuan? Dia habis ni. Sebahagian di antara mereka bermuka, dia ada dua golongan tuan-tuan. Satu ahli neraka, satu ahli syurga. Sebahagian di antara mereka ni ahli syurga ni bermuka terang dan bercahaya yang menunjukkan bahawa mereka bersenang hati dan bersuka cita. Mereka tersenyum-senyum bersukaria. Tentu dah dan jelaslah bahawa mereka orang yang baik-baik dan orang yang taat dan takwa selama di dunia. Wujuh yauma'idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Muka ni berseri-seri. Mudah-mudahan kita yang inilah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita yang inilah. Disebut dhahikatu mustabsyirah. Wujuh yauma'idzin musfirah, dhahikatu mustabsyirah. Muka bercahaya, sonok dan gembira. Kemudian sebahagian besar ni ahli syurga tuan-tuan. Sebahagian besar yang lain bermuka keruh dan kusut. Ni muka kelam, muka serabut, penuh debu tuan-tuan, hitam, penuh debu yang dilapisi dan ditutupi pula dengan cahaya gelap gelita. Muka pun gelap. Mereka yang begitu keadaannya adalah orang yang masa hidupnya di dunia tenggelam dalam kekafiran dan kederhakaan. Wallahu a'lam bi muradihi. Tamat tafsir surah Abatha, habis. Jadi tuan-tuan ada dua golongan di akhirat nanti. Muka bercahaya, ahli syurga. Ada muka yang kusut masai, gelap gelita tuan-tuan, di ahli neraka. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya tuan-tuan kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berseri-seri wajahnya. Kita akan mati tuan-tuan. Itu je, kita akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Baik, tak ada apa. Sebab tu tuan-tuan di dunia ni sikit je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terlepas dunia, janganlah sedih sangat. Kita rugi sikit, janganlah sedih sangat. Kadang saya jumpa orang, dia beritahu dia sedih lah pasal dia lambat jadi cikgu. Rugi kan tuan-tuan. Dunia nak sedih apa? Saya bagi satu contoh kat tuan-tuan yang berlaku kat saya. Boleh lagi cerita ni bang? Sebab kedai roti canai tak buka tuan. Kita bantai pukul 8 dah tuan-tuan. Saat tuan. Mana pergi dia? Mana pergi? Balik Batu Kurau ke ada kat rumah? Ada kat rumah kot. Kita pergi ketuk rumah dia. Pasal buat tak buat. Tuan-tuan. Saya habiskan sikit. Ni yang berlaku kat saya lah. Tahun 2016 saya beli Bitcoin. Masa saya beli tu harga dia 2,600. Masa saya beli tu. Bitcoin ni duit digital. Tuan-tuan tahu Datuk Vida kan kaya kan. Dia antara sebab dia kaya tu sebab dia beli Bitcoin masa murah. Masa dia beli Bitcoin tu baru 2-3 ringgit. Jadi dia naik tu masa 2015-16 dia naik benadak sebab Bitcoin jadi 2,000 lebih. Daripada berapa kupang tuan-tuan jadi 2,000 lebih. Bayangkan kalau dia beli banyak tuan-tuan. Saya beli 2 Bitcoin dan saya masuk satu syarikat, katanya dia melabur Bitcoin. Jadi saya masuk syarikat tu, saya dapat balik pulangan 2 Bitcoin. Saya dapat 2 Bitcoin. Jadi berapa ada? 4 Bitcoin saya ada. Tuan-tuan tahu, kemudian saya jual 2 Bitcoin tu. Saya ambil balik modal saya lah, simpan balik dalam bank. Selang berapa lama, syarikat tu curi Bitcoin tu. Semua kawan saya kena. Ustaz Akmal Sani kena. Abang Sani kena banyak dia. Ramai kena. Ada yang 3, 4. Ustaz Akmal Sani 9 ke 10 Bitcoin dia kena. Ustaz Akmal Sani kena kot tu. Dia kena banyak dia. Ustaz Akmal Sani dia buat keluar berapa puluh ribu. Dia beli Bitcoin masuk dalam syarikat tu. Sebab ni pelaburan. Tak apalah tuan-tuan. Rupanya syarikat ni duk pelari Bitcoin tu. Tuan-tuan tahu Bitcoin dia iktiraf. Di Malaysia dia iktiraf. Beberapa tempat antaranya Luno. Tuan-tuan tahu sekarang satu Bitcoin apa? Bitcoin sekarang ni satu Bitcoin 260,000. 260,000. Masih ada.
Tapi larat kan nak beli 260,000 sebiji. Saya beli tahun 2016 2,600. Dan saya, kalau saya tak jual tuan-tuan, yang pertama saya tak jual yang 2 biji itulah, simpan di Luno. Luno ni diiktiraf oleh bank negara, dan dia sistem dia orang tak boleh pecah. Bank negara iktiraf. Kalau kita ada dalam tu, kalau saya tak jual, saya bulan Luno saya simpan kan. Saya dah ada berapa tuan-tuan? Yang 2 tu kalau saya tak jual, saya dah ada 5, saya dah ada lebih kurang dalam 520,000 tuan-tuan. Dan duit ni boleh transfer ke bank kita direct tuan-tuan. Ni diiktiraf oleh bank negara. Tapi cuma sehari 30,000 dia bagi. Memang masuk terus. Kalau campur lagi yang 2 dicuri tu tuan-tuan, saya tak apalah, saya dapat 2. Dicuri saya punya 2 Bitcoin 2. Syarikat tu curi 2 tu tuan-tuan. Nilai yang dicuri tu sekarang adalah 520,000 tuan-tuan. Betul tak? Saya nak bagi tuan-tuan lepas dunia, tak usah tension. Dunia apa benda? Betul tak? Dunia lepas. Ada orang saya kecewa lah tak beli tanah lah ni harga. Come on lah, rezeki orang, betul tak? Ada orang kan, dia beli tanah buat projek, dapat, betul tak kan? Yang ada tanah sana kelesar, bagi cek, betul tak? Bagi cek, tulis berapa. Malah ada orang dia bagi cek, dia tulis, tuan-tuan pun tahu, bagi tulis banyak mana dapat, dalam dia berfoya-foya harta apa pun tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Betul tak? Jual dulu banyak, duit banyak, Cina nah. Jual lah, duk berfoya-foya, duit pun hilang tuan-tuan. Tuan-tuan, lepas dunia tak payah sedih lah tuan-tuan. Tu je tuan-tuan. Saya kadang-kadang dengar orang kecewa sana, kecewa sini. Dunia yang lepas-lepas tuan-tuan. Itu je tuan-tuan, lepas-lepas. Yang mana datang kita dalam makan rezeki, kita nak cari akhirat tu. Kalau tuan-tuan nak sedih sangat dunia, tuan-tuan tengok orang yang Allah Ta'ala uji tuan-tuan. Saya sebut yang aksiden mati tu kan, 10 orang mati. Betul tak? Tentang muhasabah tuan-tuan. Dia ada berapa? Saya banyak tempat saya sebut supaya kita ni belajar bersyukur tuan-tuan. Ada orang yang kita jumpa tuan-tuan, dia umur 65, 66, dia sakit, lepas tu dia tak bersyukur. Betul tak? Dia sakit, dia kata apa? Tengok tu, orang sana buat maksiat sihat, aku ni semayang sakit. Nampak tak? Tu kawan tu dah tak semayang minum arak sihat, ni aku yang semayang pula sakit. Bersyukurlah umur 60 lebih, punya ramai orang tak sampai 60 mati. Betul tak? Dia tak nampak tu. Pasal apa jadi lagu tuan-tuan? Pasal dia anggap dunia ni segala-galanya. Betul tak? Kalau hang sihat pun hang tak sakit, nanti hang mati juga. Betul tak? Sakit ni lah rahmat. Nak buang dosa, nak angkat darjat akhirat nanti. Ini tak orang pasal apa sana, pasal apa ni, pasal apa. Orang yang gila dunia tuan-tuan. Dia bayangkan tuan-tuan mati, tinggal siapa? Bapa dengan anak nombor 3. Betul tak? Anak nombor 3 pasal tak ikut. Yang mati isteri dia dengan 8 anak dia, 9. Dah lah dalam tu ada bayi 3 bulan. Anak apa? Bayi 10 bulan? 10 bulan kot. Bayi 10 bulan. Dan anak 3 tahun. Dan yang paling besar 17 tahun. Kena langgar trailer. Jadi roti canai tuan-tuan. Penyek. Mati 99 tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak lah. Kalau orang naik kereta Wira, dalam tu naik 10 orang, sumbat semua. Orang kaya ke tak kaya? Tuan-tuan beritahu saya. Orang senang ke tak senang? Bukan orang senang lah. Kalau orang senang naik Alphard, Estima, Velfire. Betul tak? Allah Ta'ala uji tuan-tuan, mati semua. Tuan-tuan, Allah dah hidup sederhana, Allah Ta'ala uji berat tuan-tuan. Belajar kita ni bersyukur tuan-tuan. Kita tengok kita belajar bersyukur tuan-tuan. Kalau lah orang bagi pilih pada, kalau boleh bagi pilih lah, bagi pilih. Kalau boleh bagi pilih, bagi 20 juta dekat dia. Ambil 20 juta, isteri hang dengan anak hang 8 orang ni aku tembak mati. Tapi hang ambil 20 juta. Ataupun hang pilih isteri dengan anak hang, tapi tak dapat 20 juta. Agak-agak dipilih yang mana? Saya jawab, agak-agak dipilih yang mana? 20 juta tembak bini dengan anak dia ke, ataupun dipilih anak isteri dia? Anak isteri dia. Makna apa tuan-tuan? Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan ada isteri, ada anak, nilai dia berjuta-juta. Betul tak tuan-tuan? Tak ternilai. Belajar syukur. Bukan dia orang sana, dia orang sana. Bila nak syukur? Macam tu. Okey tuan, saya minta maaf tuan, terlajak masa tuan-tuan. Kita pergi ketuk rumah dia sekali tuan-tuan. Banyak dia uyuh pula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.